Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung matematik tingkatan 2, bab 11 transformasi isometri. Topik yang terakhir iaitu translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri, dan juga topik 11.6 simetri putaran. Okey, yang pertama, hubungan translasi, pantulan dan putaran ini sebagai isometri. Okey, isometri ni untuk awak tahulah sebagai pengetahuan. Isometri ni adalah apabila pergerakan transformasi, di mana transformasi contohnya awak dah belajar tentang pertama pantulan, putaran dan juga translasi. Semua benda ni yang awak belajar ni, dia semua bergerak. Contohnya kalau pantulan, dia bergerak contohnya kat sini. Maknanya jarak dia sama. Kalau putaran, dia bergerak begini, dia berputar. Contohnya dia duduk kat sini ke, tu berputar. Dan translasi, contohnya dia macam ni. Dan awak bergerak, turun ke bawah, dia jadi macam ni. Maknanya pergerakan dia tu ada jarak yang sama. Kalau jarak yang sama, maka dia panggil sebagai isometri. So, kesimpulannya, tiga-tiga benda ni adalah dipanggil sebagai isometri. Okey. Tengok contoh yang 24 ini, antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri. So, awak tahu, kalau dia isometri, maka dia mesti ada dia berlaku tiga benda ni. Translasi, pantulan atau putaran. Selain daripada tu, dia tidak dipanggil sebagai isometri. Contohnya, objek A. Objek ke A. Objek A ni adalah objek, A ni adalah imej. So, rajah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Okey, kalau bentuk dan saiznya sama, awak tahulah ini macam berlakunya pantulan. So, bila bentuk dan saiz sama, maka dia adalah pantulan atau putaran ataupun translasi, maka dia adalah isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Untuk rajah B, dia bukan isometri kerana saiznya tidak sama. Bentuk dia sama tapi saiznya semakin kecil. So, saiznya tidak sama, maka dia bukan isometri juga. Okey, dan C bukan isometri juga kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Bentuk dia memang jauh tak sama dan saiz pun tidak sama, maka dia bukan isometri. Okey, seterusnya isometri dan kongruen. Bila awak tengok tadi, hari tu ada belajar kongruen adalah bentuk dan saiz yang sama. So, apabila sesuatu objek itu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Betul tak? Macam tadilah, sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan imej adalah kongruen. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen. So, bila dia kongruen, maka dia isometri lah. Dia kongruen dan dia adalah isometri. Okey. So, tengok contoh 25. Objek A, B, C dan D adalah kongruen. Okey, dia kata objek A, B, C, D adalah kongruen. Maknanya semua sama. Nyatakan isometri yang memetakan. Bila dikata nyatakan isometri ni, maksudnya nyatakan transformasi lah. Transformasi tu apa? Ada 3 jenis. Pantulan, putaran ataupun translasi. Okey. So, objek A kepada objek B. So, objek A kepada objek B. Awak tengok untuk awak nak tahu dia adakah 3 jenis ni. Kalau dia terbalik bentuk dia ni, dia macam mula-mula duduk gini, lepas tu duduk gini, maka dia adalah putaran dipanggil. Dia adalah putaran. Walaupun tak tahu pusat dia kat mana, tapi kalau dia bentuk dia terbalik macam mula-mula duduk macam ni. Lepas tu dia terbalik jadi macam ni. Maka ini dipanggil sebagai putaran. Okey? So, awak kena ingatlah. Okey, kalau translasi, dia objek A kepada C. A ke C. Nampak tak? Unjuran dia sama. Bucu dia dekat sini, dia bucu kat sini. Maka ini dipanggil sebagai translasi. Translasi memang bentuk dia macam ni. Dia gini. Yang bawah ni pun mesti gini juga.
Ataupun kalau dia duduk atas, bucu dia mesti duduk menjunam ke bawah juga. Okey. Dan last kali, objek A ke objek D, A ke D, A ke D adalah senanglah. Dia adalah pantulan. So, awak kena kenal 3 jenis bentuk transformasi, iaitu isometri. Okey. Seterusnya, awak kena tahu simetri adalah simetri putaran. Simetri putaran, okey. Simetri putaran merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Kalau nak baca benda ni banyak kan, tak faham lah cikgu. So, secara ringkasnya, simetri putaran ni apabila bentuk dia adalah seperti kipas ataupun macam segitiga ni lah. Kalau dia bentuk macam ni, bentuk dia setiap bucu sama. Bentuk dia setiap bucu dia sama. Ni sama saiz lah semua. So, dia panggil simetri. Ada simetri putaran. Okey, contoh kenapa sih objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran? Kalau yang ni tidak ada. Kalau yang ni dia berputar sama je, maka dia ada. Ya, dia ada simetri putaran. Kalau yang ni panjang pendek, maka dia tiada simetri putaran. Okey, ingat contoh dia tu. Okey, seterusnya. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. Mula-mula sekali awak kena tahu adakah ia ada simetri putaran. Macam soalan contoh A ni, dia tidak ada simetri putaran. Dia tidak berputar, dia tak boleh berputar, dia tak boleh jadi kipas. Awak bayangkanlah, kalau benda tu dia boleh jadi kipas, maka dia ada simetri putaran. Ni boleh jadi kipas. Kalau yang ni nak jadi kipas macam mana? Panjang pendek. So, tidak ada. Yang 28 ni, dia tanya pula tentang peringkat. Peringkat simetri. Maksudnya dia berputar sebanyak mana? Contohnya, dia kata berada dari A ke D. Maknanya A ke D. Awak tengok je lah. Dia berputar peringkat dia. 1, 2, 3. So, peringkat dia 3. Gitu je. Senang sahaja. Okay? Kalau dia tanya peringkat putaran, awak tengok je. Dia mula-mula dia gerak sini, pergi sini 1, pergi sini 2, pergi sini 3. So, peringkat dia 3. Okay, peringkat simetri putaran bagi objek. Okey, untuk awak, kalau ditanya soalan tadi, macam soalan ni, ditanya peringkat kan. Kalau dia tak bagi tahu peringkat, ditanya, adakah dia ada peringkat simetri? So, macam mana awak nak tahu peringkat simetri? Ataupun awak nak tahu berapa bilangan peringkat dia? Okey, contohnya, macam soalan ni, adakah dia ada peringkat simetri? Peringkat simetri adalah bilangan paksi simetri. So, sama dengan peringkat simetri putaran. Kalau dia tanya peringkat simetri. Macam soalan ni, ada tak garis simetri? Tidak ada. Kita tak boleh belah kat sini. Jadi, dia tak sama. So, dia tidak ada peringkat simetri. Yang ni, kita boleh tak buat garis simetri? Kita ada 1 garis simetri. Kita ada 2 garis simetri. So, dia ada 2 peringkat simetri. Macam soalan ni, dia ada tak garis simetri? Ada. 1, 2, 3 dan 4. So, dia ada 4 peringkat. Kalau yang ni ada tak garis simetri? Ada. 1. So, dia ada 1 peringkat simetri. Okey, boleh? So, itu saja untuk kali ini. Saya ulang balik. Awak kena tahu tentang isometri. Isometri adalah dia macam kongruen lah. Okey. So, yang ni adalah kongruen. Bila isometri dia kongruen. Dan yang seterusnya, bilangan simetri. Adakah dia ada simetri putaran? Tengok, kalau dia ada bentuk kipas, dia adalah ada garis simetri putaran lah. Okey, macam ni, nak tahu bilangan peringkat, awak tengok garis simetri. Kalau dia ada garis simetri, so dia ada peringkat simetri. Okey. So, itu sahaja untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu hadapan secara bersemuka. So, buat latihan dalam buku kerja. Nanti minggu depan kita jumpa, kita akan bincang. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.